kita dikelirukan disebabkan kita melihat dunia agama ni macam dunia selebriti dan entertainment. Semalam ada satu ni nak buat rakaman saya, dia sebuah rakam selamat ke channel mengenali tokoh-tokoh selebriti. Saya batalkan rakaman tu. Kata, I'm not selebriti, saya bukan selebriti. Saudara kenal saya tapi saya bukan selebriti. Yang lain nak masuk tak apalah, itu dia punya hal. Tapi kita ada salah faham. Ketika para anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka memasuki ajaran ataupun memasuki dakwah ini, mereka tidak memasukinya kerana nak menjadi penghibur, mencari lawak apa supaya ramai orang boleh gelak. Mereka tidak masuk untuk menjadi kaya. Sebahagian mereka ada harta kerana kurniaan Allah pada mereka. Saya suka dengan kisah beberapa tokoh pendakwah sunnah besar di Mesir. Sebahagian tuan-tuan tahu, Abu Ishaq, ramai lagi. Pada usia awal muda mereka, sukar nak berceramah, orang tak bagi, masjid tak bagi, orang halang, polis tak bagi, kerajaan tangkap. Tapi bila dah lama, dah tua berdakwah, dah banyak, dunia telah kenal, pemerintah hormat, orang hormat, Saudi hantar kapal terbang, jemput mereka, bawa mereka pergi haji. Saya dengar cerita anak murid dia, dia sedih. Dia kata, Masya Allah, besarnya rahmat Allah. Pada hari kami memulakan dakwah, bukan ini igawan kami. Igawan kami hanyalah berilah peluang kami bercakap. Berilah keizinan untuk kami boleh menyampaikan apa yang kami yakin ia benar. Tapi Allah dengan kurniaannya kemudian dia bagi. Tapi itu tidak pernah mengubah mereka untuk bercakap benar. Terus dengan dakwah sunnah Nabi SAW, sehinggalah pemahaman itu diubah apabila orang tahu nak jadi apa? Nak jadi penceramah agama. Sebab modal ayat liok saja. Cakap sejam, buat lawak sikit, buat cerita sikit, baca hadis dhaif pun boleh, palsu pun okey, sampul tetap sama. Lagi banyak orang gelak, lagi banyaklah orang panggil. Dia menjadi entertainment. Dan kalau ada fakta yang benar, tidak akan disebut. Kerana kalau sebut yang benar, nanti akan jadi masalah. Maka ramailah penceramah dengan berbagai gaya. Sebahagiannya program reality yang memang diasuh ketika mana nak menangis, ketika mana nak bersedih. Muka absolutely seperti seorang pelakon. Ketika dia menangis ialah dia telah dilatih menangis. Tuan-tuan tengok pelakon-pelakon yang berlakon watak-watak di dalam filem mereka. Mereka menangis, kita pun menangis. Sebenarnya mereka berlakonnya. Tapi tak apalah, mereka menghayati watak. Mereka tak sedih pun. Bahkan tadi duk fikir macam mana nak bagi mata aku keluar air mata. Sehingga ceramah agama itu menjadi entertainment. Maka ramai penceramah muncul dalam dunia ini. Saya tak kata kita bagus ataupun orang lain tak bagus. Mungkin kita dan mungkin orang lain juga. Mungkin sebahagiannya bagus. Tapi mungkin juga sebahagiannya menjadikan inilah sumber pendapatan. Berlatih untuk berceramah bukan kerana nak menyampaikan apa yang dia yakin ini yang wajib disampaikan, tetapi kerana dia rasakan ini adalah sumber pendapatan. Jadi ustaz naik kereta mewah, orang bagi makan free. Saya tak kata salah mendapat hal itu. Saya pun dapat makan juga. Tetapi itu bukan igawan kita dalam dakwah. Pada hari-hari kita berdakwah, kita menghadapi para anbiya pada hari-hari mereka berdakwah, mereka menghadapi ujian yang besar.
Apabila Allah menceritakan tentang Ya'qub, Ishaq, tentang para anbiya alaihimus salatu wassalam, bagaimana Allah mengangkat mereka, apa Allah kata mereka pada surah Al-An'am? Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Yang demikian itulah petunjuk Allah yang Allah tunjuk dengannya sesiapa yang Allah kendaki di kalangan hamba-hambanya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka syirik, andainya mereka tak syirik, jika mereka syirik, yakni mempersekutukan Allah dalam amalan, di dalam dakwah mereka, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka gugurlah daripada mereka apa yang mereka lakukan. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab, hukum, kebijaksanaan ataupun hikmah pada mereka, hukum hakam ataupun panduan, wan nubuwah, dan kenabian. Fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Jika orang-orang yang kafir itu tak menyokong mereka, tak mau sokong mereka, para nabi, kami akan wakilkan orang lain yang tak menentang mereka untuk menyokong mereka. Jika orang tak mau, kalau kita dakwah yang benar, ada orang tolak kita pun, Allah tetap akan hantar orang yang terima kita. Ketika orang Taif baling Nabi dengan batu, jin terima dakwah Nabi di Taif. Tapi apa Allah kata selepas daripada itu pada Nabi? Ulaika alladzina hadallah. Mereka itu para anbiya yang telah suffer, yang telah menghadapi rintangan, susahan dalam dakwah. Ulaika alladzina hadahumullah. Ulaika alladzina hadallah. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri petunjuk kepada mereka. Fabihudahu muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka itulah kamu wahai Muhammad ikut mereka. Apa Allah kata yang pertama? Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Qul, katakanlah, la as'alukum alaihi ajra, aku tak minta daripada kamu habuan daripada dakwah ni. In huwa illa dzikra lil alamin, ia hanyalah merupakan peringatan untuk sekalian alam. Itulah dakwah para anbiya. Dengan dakwah itu mereka menghadapi rintangan. 1000 tahun dakwah Nabi Nuh, pengikutnya hanya berapa puluh orang, dia tidak mengubah agenda dakwahnya. Dia tak kata, tak apalah dah hampa tak mau, dia mereka tak mau, kita buat cara lain lah pula. Kita kata hak mereka mau. Para anbiya tidak melakukan itu. Para pendakwah tidak melakukan itu. Jikapun Allah memberikan kedudukan penghormatan kepada mereka, bukan kerana mereka mengubah jalan mereka, tapi kerana mereka tetap istiqamah di atas. Ada orang, dia ubah macam-macam dia buat. Kadang-kadang, kita tengok. Saya kadang-kadang tengok, apa? Lucu kan? Orang ni, orang kalau kita dalam dunia dakwah lillahi ta'ala, tuan-tuan berdakwah, tuan-tuan akan ada satu cara fikir yang berbeza dengan cara orang bukan di medan dakwah. Itu kadang-kadang menyebabkan apabila orang yang bercakap tentang dakwah tapi dia bukan berfikiran dakwah, dia tidak mengubah. Ramai okey, sebahagian artis okey, tak apalah, artis ke apa ke selain artis, kita nampak oh telah pakai tudung baru, tudung style artis ni, tudung style artis ni. Tapi mereka hanya mengubah warna tudung dan meletakkan tudung. Mereka tidak mengubah cara fikir yang betul. Cara fikir masih lagi cara fikir jahiliyah. Bukan semualah saya kata, sebahagian manusia. Cara fikir dia jahiliyah. Bila ada berlaku apa-apa benda, dia tak tawakal kepada Allah. Dia tidak mentauhidkan Allah. Tapi kerana dia dapat cerita dah berhijrah,
sekarang sedang jual tudung desain baru. Entertainment. Dah berhijrah, sekarang daripada penyanyi biasa, sekarang sudah lebih islamik, keluarkan produk makanan, ada gambar dia, dah pakai tudung, ataupun pakai kopiah. Entertainment. Marketing. Saya bukan kata semua salah, tapi saya cerita, ini berlaku dalam semua. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada hal ini.